Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, sebagai ganti saya bawakan pengajaran kepada kita semua pada malam ini, iaitu surah Al-Ahzab, bermula daripada ayat 63. Pengajaran ni maksudnya bukanlah kita kupas tafsirnya secara terperinci, tapi kita nak tengok pengajaran daripada ayat. Kalau kita nak baca pun boleh. Surah Al-Ahzab, kalau yang ada yang smartphone tu boleh buka. Surah Al-Ahzab bermula daripada ayat 63. Kalau yang nak semak Al-Quran pun boleh. Ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها takat tu dulu. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Saya terpengaruh dengan ayat ni, selalu dibaca oleh Ustaz Salim. Ustaz Salim suka baca surah dari ayat daripada surah Al-Ahzab. Sebab surah Al-Ahzab ni nampak ayatnya keras. Keras maksudnya keras lah. Kita tengok ayat ni kan. Manusia bertanya kan tentang sa'ah.
Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah, dan apa jalan yang kau dapat mengetahui? Boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi. Wa ma yudrika, macam mana kamu nak tahu bila datangnya? Kan? La'alla sa'ata takunu qariba. Mana tahu mudah-mudahan mana mungkin boleh jadi datangnya tidak lama lagi. Manusia tanya tentang hari kiamat. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ni hanya ada pada Allah. Nabi Muhammad SAW pun tak tahu. Jadi apa lagi kalau kita ni kita tak tahu. Walaupun kajian demi kajian dibuat, dia membuatlah penemuan, katanya mungkin dalam masa beberapa tahun lagi bumi ni akan dihentam oleh meteor. Yang baru ni terjadi hari Sabtu, ingat lagi tak? Pukul 8 pagi ke pukul 9 pagi. Sebuah meteor, saya tak ingat saiznya, 800 meter kalau tak silap, macam itulah lebih kurang. Lalu dekat dengan bumi. Saintis kata kalau meteor ni kena dekat bumi, lalu dekat bumi ni maksudnya tak adalah sampai boleh nampak. Tapi kalau meteor ni kena dekat bumi, mungkin kita akan mengalami perubahan iklim yang kita pernah alami juta tahun dulu. Dulu bumi pernah mengalami hentaman daripada meteor ni menyebabkan perubahan iklim seluruhnya. Jadi ada orang buat perkajian, kalau tuan-tuan tengok National Geographic, dia buat kajian tentang kutub utara dan kutub selatan. Telah berlaku perubahan iklim, suhu bumi dah meningkat 2 darjah Celsius, dan hari demi hari kita mengalami global warming, kepanasan global. Bumi ni semakin memanas, dan kalau cair ni banjir seluruh dunia. Sekarang ni pun dah ada dah. Kalau kita tengok dalam National Geographic tu, dia tunjukkan ada satu pulau asalnya bercantum, sekarang dah jadi 2 pulau sebab di tengah-tengahnya telah ditenggelami oleh air kerana meningkatnya aras laut dan banyaknya binatang-binatang yang pupus. Ini tanda-tanda bumi ni sudah semakin tua dan semakin nazak. Tapi hakikat bila berlakunya kiamat ni kita tak tahu. Memanglah kalau kita bincang sekarang ni, memang tanda kiamat tu banyak sangat. Tanda kiamat tu banyak sangat. Kan? Bila yang benar dipalsukan, bila yang palsu dibenarkan. Orang yang dah terang-terang buat jahat, kita kata dia buat baik, cuba bayang. Orang yang dah terang-terang buat jahat pun kita kata buat baik lagi. Tu dia dapat pegang Kaabah, dia buat jahat. Dia dapat pegang Kaabah, itu dia ni baik. Saya bersaksi dengan nama Allah, dia ni berada di pihak yang benar. Ya Allah. Itu terang-terang buat jahat tu. Zaman sekarang ni yang benar jadi baik, yang baik jadi jahat tu biasa. Orang yang buat orang yang dah terang-terang baik, kita kata dia jahat. Orang yang dah terang-terang jahat, kita kata dia baik. Dan macam-macam tanda-tanda lagi. Kan? Tadi saya bincang dengan ada seorang parent. Tadi Sukan Seriti, tengah-tengah Sukan Seriti tu bincang pasal hari kiamat. Bukan bincang pasal hari kiamat, bincang pasal akhir zaman. Nabi perintahkan orang lelaki supaya ikat isteri dan anaknya yang perempuan, jangan keluar pada rumah. Bila nak berlaku hari kiamat nanti, isteri dengan anak perempuan ni kena ikat kat rumah, jangan bagi keluar. Sebenarnya bukan tunggu nak berlaku, sekarang ni pun dah nak kena ikat. Sebab apa? Sebab banyaknya fitnah. Banyak cabaran. Kan? Tapi bila sebenarnya berlaku hari kiamat ni? Kita tak tahu. Apa yang perlu kita buat sekarang? Kita bukan fikir pasal hari kiamat. Orang yang beriman, dia bukan fikir pasal bila datangnya hari kiamat. Orang yang beriman, dia fikir macam mana dia nak hidup je. Kan? Tentang hari kiamat tu urusan Allah. Bila kita kata tu adalah ilmunya adalah urusan Allah, kita serahkan begitu kan. Tak perlu kita kaji-kaji dan tak perlu kita cari rahsia-rahsia je kan. Ada orang dia suka sangat nak cari. Tapi amal tak tambah pun. Kan? Cari-cari pasal tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tu bukannya untuk kita tahu je, tapi untuk kita bersiap. Kan? Baik. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang marak menjulang. Masya-Allah. Ini Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala laknat. Bila Allah Ta'ala laknat, maksudnya Allah Ta'ala sangat murka. Allah Ta'ala sangat murka kepada siapa? Orang yang kafir. Apa maksud kafir?
Kalau dari sudut bahasa kafir ni maksudnya tutup. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata cover. Sebab tu cover dekat Indonesia panggil kafir. Kafir, cover, kafir, sama maksud. Apa dia? Tutup. Orang kafir ni apa? Orang yang menutup hatinya daripada kebenaran. Siapa-siapa yang tutup kebenaran, dia kafir. Kebenaran nikmat ni datang daripada Allah, jadi kufur. Kebenaran petunjuk datang daripada Allah, kalau dia tolak dia jadi kufur. Hukum hakam yang benar datangnya daripada Allah, tapi kalau dia tolak, ditutup, maka dia jadi kufur. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala laknat orang yang kafir. Dan sediakan bagi mereka neraka yang apinya marak menjulang. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka pula tidak akan memperoleh sesiapa pun yang akan menjadi pelindung atau penolong. Kita kalau susah-susah dekat dunia ni masih ada banyak talian hayat. Masih boleh nak upah peguam. Saya pernah pergi mahkamah baru ni. Adalah kes sikit kan, tengok-tengok kan. Sebenarnya banyaknya yang berlaku dekat mahkamah tu bukan pasal benar atau salahnya, pasal teknikal je. Pasal teknikal je. Kalau yang jadi polis selalu macam tu kan. Teknikal tak dapat bukti. Betul salah tak tahu lagi. Ada kes rogol. Ini diceritakan oleh orang yang terlibat dengan undang ni. Kes rogol. Dia bela orang kes rogol ni. Dalam kes rogol ni ada 5 paten koyak. Dia kata macam tu kan. Dia kata macam tu, saya ulang balik. Ada 5 paten koyak. Tiba-tiba yang seorang ni dia paten koyak dia lain. Jadi dia tak boleh nak buktikan. Dia tengok paten ni jadi menimbulkan keraguan, jadi kes gugur. Macam tu je. Betul ke salah ke tak kira. Dia kira pasal teknikal. Kalau salah dari segi teknikal, boleh dibuang kes tu. Walaupun yang menuduh ni betul, walaupun yang mangsa tu dah memang kena rogol, tapi kalau dah salah dari segi teknikal, habis kan. Kalau dekat dunia ni, ceritanya dekat dunia ni macam mana salah pun boleh betul juga. Macam mana salah pun boleh betul juga. Macam mana salah pun boleh selamat juga. Tapi dekat akhirat tak. Tuan-tuan, kita ni apa-apa salah kita ni Allah Ta'ala sedang merakam pergerakan kita ni dengan malaikat kiri dan kanan, mencatat semua amalan kita. Sampai nanti satu masa orang-orang yang kafir ni bila dia terima amalan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ni apa benda kitab ni? Kitab apa ni? Tak ada tinggalkan benda yang besar ataupun yang kecil, melainkan semua dicatatnya. Maksudnya semua benda yang kita buat kat dunia ni semua dicatat dalam kitab amalan tu. Sampai tak ada peluang untuk kita lari. Ulama kata kalau Allah Ta'ala nak, boleh. Lepas mati masuk neraka terus. Lepas mati masuk syurga terus boleh. Tapi Allah Ta'ala sediakan satu tempat untuk menjadi hakim kepada manusia, untuk menunjukkan bahawa sebenarnya kita memang tak boleh lari. Kalau kat dunia kita boleh bagi alasan, kenapa kamu tak pergi sembahyang? Kenapa kamu tak pergi masjid? Kita boleh bagi alasan macam-macam. Kenapa kamu tak nak bagi zakat? Kita boleh bagi alasan macam-macam. Lagi orang yang berilmu, lagi banyak alasan dia boleh buat kan? Lagi pandai orang tu sebenarnya lagi susah. Sebab lagi banyak alasan dia boleh kemukakan. Kita boleh bagi alasan macam-macam. Tapi dekat akhirat tak sempat kita nak bagi alasan. Sebab Allah Ta'ala datangkan banyak saksi. Pertama, catatan malaikat kiri kanan. Mungkin dalam pandangan kita catatan malaikat boleh jadi betul, boleh jadi tak. Kalau kita nak salahkan, tak apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. Hari itu kami kunci mulut mereka. Kami bagi tangan mereka, wa tukallimuna aydihim, kami bagi tangan mereka bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka mengiyakan, menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Mulut tak dicakap dah. Sebab dekat dunia ni mulut kita ni yang mainkan peranan banyak. Suka bagi alasan kat mana? Mulut lah kan. Kaki nak pergi, badan rasa nak pergi, tapi mulut kata kan, bagi alasan macam-macam. Habis. Pertama catatan malaikat, yang kedua mulut, yang ketiga tayangan terus. Dia keluarkan CCTV. Rakaman dekat dunia ni kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal walaupun sebesar zarah yang baik, akan diperlihatkan. Siapa yang buat amal yang buruk walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan. Masa tu nak cakap apa? Kalau kita nak bagi alasan, kalau kita nak bagi nak menipu, nak berdusta, kita nak cakap apa lagi tu? Dah tayang dah.
Sebab tu tak ada peluang untuk kita bela diri. La yajiduna waliyan wala nasira. Iklan. Mereka tak akan dapat siapa-siapa yang boleh jadi walian. Wakil, wali. Wali ni yang boleh wakil kita. Wala nasira, yang boleh tolong kita. Tak ada siapa yang boleh jadi wali, tak ada siapa yang boleh tolong kita, tak ada. Tak ada siapa yang nak layan kita punya rintihan. Tak ada siapa yang nak layan kita punya permintaan. Masa tu tak ada talian hayat. Tak ada siapa yang akan membantu kita, tak ada. Bahkan dia nak menjahanamkan kita lagi ada. Kan? Kalau orang tu ada masalah dengan kita, dia nak jahanamkan kita lagi ada. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu manusia akan lari daripada orang-orang yang dia kenal, daripada saudara dia. Wa ummihi wa abih, daripada ibu dan ayah dia. Dia lari daripada ibu dan ayah dia. Wa sahibatihi wa bani, daripada teman-teman dia, daripada anak-anak dia, dia lari. Anak dia pun takkan bantu dia. Bahkan silap-silap anak dia akan salahkan dia. Ini, ya Allah, ini ayah dan ibu ni tak pernah didik aku tentang solat. Dia kena balik ke ayah dia. Ya Allah, aku ni dulu masa aku hidup ni, mak ayah aku tak pernah ajar aku tentang benda baik. Masya Allah. Kan? Apa kita nak jawab? Masa tu semua orang akan menjadi dalil kepada diri kita balik. Kecuali orang yang beriman, orang yang bertakwa dan beramal soleh. Khalidina fiha abada. Kan? Mereka ni kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhuhum. Ini salah satu bentuk siksaan yang Allah Ta'ala berikan dalam neraka. Allah Ta'ala, yauma tuqallabu wujuhum, hari di mana kami bolak-balikkan wajah mereka dalam neraka. Bolak-balik ni macam mana tuan-tuan? Macam panggang ayam. Macam dipanggang tuan-tuan, dibalik-balikkan. Bagi rasa. Bukan wajah je, badan-badan sekali. Disebutkan wajah-wajah tu kan, sastra Arab lah. Kan? Ambil kemah, ambil tu. Macam tu. Masa kita panggang ayam kan, kita bagi rata. Supaya apa tu? Yauma tuqallabu wujuhum tu supaya apa? Supaya rata masaknya. Supaya rata bakarnya, supaya rata azabnya. Dirasai oleh seluruh badan dia. Yaquluna ya laitana. Mereka ni yang disiksa ni, dia berkata, ya Allah, celaka kami. Alangkah malangnya kami. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah, jika kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya Allah, celaka kami. Alangkah baiknya kalau masih hidup dulu kami taat pada Allah, kami taat pada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami masa kami hidup dulu, kami taat kepada sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, dan orang-orang besar di kalangan kami, fa'adalluna sabila, maka mereka sesatkan kami. Orang ni bagi alasan, orang yang masuk dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, mereka bagi alasan, mereka ikut pemimpin mereka. Apa yang pemimpin mereka cakap, mereka ikut. Apa orang-orang besar di kalangan mereka, yang berpengaruh di kalangan mereka cakap, mereka ikut. Dan kemudian pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar di kalangan mereka ni menyesatkan mereka. Bagi alasan. Tuan-tuan, sebab kita kena tentukan betul-betul apa sebenarnya panduan hidup kita. Kalau kita kata kita Islam, panduan kita mesti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan panduan kita mestilah ulama'. Kan? Zaman sekarang ni orang selalu cakap buruk pasal ulama', menyebabkan orang ramai dah tak nampak apa hebatnya ulama' ni. Sedangkan Nabi sebut al-ulama' warathatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah ialah ulama'. Kalau ulama' tu tak takut pada Allah, dia bukan ulama'. Yang betul-betul ulama' ni yang betul-betul takut pada Allah. Dia takkan cakap benda yang buruk ataupun menyembunyikan kebenaran. Ulama' yang betul dia akan menyatakan kebenaran. Jadi kita kena ikut panduan yang betul, yang boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata dengan menyesal, dulu kami taat, kami ikut pembesar kami ikut orang yang hebat di kalangan kami. Nampak hebat sikit, cakap elok sikit, dia ikut. Kemudian disesatkan kami. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan kepada mereka ni azab 2 kali ganda. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Masya Allah. Tuan-tuan, ada banyak pengajaran dalam ayat ni. Yang pertamanya, orang ni dia bagi alasan, dia kata dia ikut orang. Kenapa kamu tak ikut ataupun tak patuh?
Kan? Sebab dia kata tak payah patuh. Dia kata tak payah patuh ataupun diikut-ikut, kan? Siapa yang menjadi idola kita tu, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Siapa yang menjadi idola kita dekat dunia, kan? Dengan dia yang kita akan dikumpulkan nanti. Jadi orang yang terpengaruh ni, dia akan cakap dia terpaksa ikut ataupun dia terikut-ikut dengan orang yang dia terpengaruh ketika dunia. Masalahnya tuan-tuan, yang terpengaruh ni masuk neraka juga. Yang ikut terpengaruh ni masuk neraka juga. Bukan boleh bagi alasan. Orang putih kata there is no excuses. Tak ada alasan kita boleh bagi. Sebab sebenarnya tuan-tuan, pilihan tu ada pada kita ke pada tangan orang. Masa tuan-tuan nak datang masjid tadi, ada siapa ngambat tuan-tuan? Ada ke siapa hambat? Pegang rotan, tak pergi, kena rotan, ada. Siapa kat sini kena paksa datang sini? Kalau masa tiba-tiba tuan-tuan tak datang, ada siapa yang halang? Sebenarnya siapa yang halang? Tak ada siapa yang halang, kita buat keputusan kita sendiri. Masa kita nak datang, tak ada siapa yang paksa. Dan tak ada siapa yang halang. Masa kita tak datang juga, tak ada siapa yang paksa, tak ada siapa yang halang. Kita yang buat keputusan sendiri. Jadi kalau kita kata kita terpengaruh, tipu. Sebenarnya kita tak cukup kuat untuk melawan nafsu kita. Sebenarnya kita tak cukup kuat untuk melawan perkara-perkara yang tak baik. Itu je sebenarnya, kan? Untuk bagi kuat ni kena banyak belajar, kan? Saya pun tak kuat juga. Jadi itu pengajaran yang pertama. Tak boleh bagi alasan. Sebab kita yang buat keputusan. Apa-apa dalam kehidupan kita, kita buat keputusan. Masa-masa yang kita bazirkan, masa-masa yang kita bazirkan dalam dunia ni, masa kita hidup ni, sebenarnya siapa yang buat keputusan tu? Kita yang buat sendiri. Bila kita pilih jalan yang tak baik, siapa yang buat keputusan tu? Kita sendiri. Masa kita tengok benda yang bukan-bukan, siapa yang buat keputusan tu? Kita sendiri. Masa kita cakap benda yang bukan-bukan, siapa yang buat keputusan tu? Kita sendiri. Kan ada orang halang? Tak ada orang halang. Kita rasa terpengaruh dengan nafsu kita, lemah kita, kan? Sebenarnya kita terpengaruh dengan diri kita sendiri. Maka dimasukkan ke dalam neraka bagi orang yang mengikut perkara-perkara yang salah. Tapi orang yang mengajak kepada perkara yang salah, lebih teruk lagi kena. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lemah, jangan cerita. Kalau kita jahat, jangan cerita. Jangan sampai orang buat jahat disebabkan kita. Jangan. Kalau kita ada lemah, kita ada lemah. Memang kita ada lemah. Kita ada benda-benda yang kita tak boleh nak buat apa dah. Bukan tak boleh nak buat apa, boleh buat pelan-pelan kayuh. Tapi jangan sampai kita buat tu dengan bangganya sampai orang ikut. Contoh tak pergi masjid, tak pergi sembahyang Jumaat. Kan ada orang dengan bangga tak sembahyang Jumaat. Ada orang dengan bangganya makan KFC bulan puasa. Dia tayang. Ini hak saya sebagai seorang manusia, hak asasi manusia, kebebasan makan. Dia buat macam tu, kan. Zaman sekarang dah ada benda-benda yang macam tu. Dia buat, dia tangkap gambar, dia upload, dia kata ni hak saya, kan. Bawa pergi mahkamah, boleh dibincangkan. Yang G25, kalau tuan-tuan tengok kenyataan mereka, salah seorang pemimpinnya dia kata apa? Dia kata semua tak boleh, setiap manusia tidak boleh dipaksa untuk menganut mana-mana ajaran ataupun dipaksa untuk meninggalkan mana-mana ajaran. Kalau ada seseorang itu yang nak meninggalkan ajaran ataupun nak meninggalkan agama, nak meninggalkan Islam, itu urusan dia dengan Tuhan, urusan peribadi. Tak ada siapa boleh halang. Ni G25. Tu kenyataan tu daripada mulut dia sendiri. Dia kata tak ada siapa boleh dipaksa untuk menganut mana-mana ajaran, dan tak ada siapa boleh dipaksa untuk kekal dalam mana-mana ajaran. Maksudnya orang Islam tak boleh dipaksa. Kalau dia nak murtad, kita tak boleh halang. Kita kena bagi dia peluang untuk murtad. Ini orang G25 ni, kan. Sebenarnya kita boleh halang. Bukan kita boleh halang, kalau kita sebagai pemimpin, kita ada kuasa, kita boleh halang. Tapi orang-orang macam ni, dia ni bila dia buat salah, orang lain pula ikut, dia ni kena azab 2 kali ganda. Betul. Kalau kita salah, kalau kita ada lemah, kita jangan cerita ke orang, dan jangan sampai kita ajak orang lain buat lemah macam kita juga. Sebab nanti kalau kita, disebabkan kita sebut benda macam tu, macam ni, dia kata ni hak peribadi, boleh siapa-siapa nak buat boleh. Kalau ada yang terpengaruh dengan kenyataan dia ni, kan, kalau ada dengan kenyataan dia ni menyebabkan orang lain terpengaruh, orang lain pun keluar Islam, asalnya ragu-ragu, lama-lama bila dia tengok ni pemimpin hebat-hebat ni semua jawatannya,
Kan? Boleh keluarkan kenyataan macam tu. Jadi dia pun keluar Islam. Orang ni tanggung, bukan dia punya dosa saja, orang-orang yang ikut dia semua kali tanggung. Kalau dia nampak kita tiba-tiba satu hari kita pergi masa sembahyang Jumaat, kita tak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu orang tahu, Tuan Haji ni dia orang masjid, dia tak pergi sembahyang Jumaat. Oh, boleh lah tak pergi sembahyang Jumaat. Dia tengok kita tu dia buat dalil. Bila dia tengok kita tu dia buat dalil, tanpa kita sedar, sebenarnya kita sedang mempromosikan keburukan, dan siapa-siapa yang ikut kita akan kena nanti. Nabi kata ad-dalu ilal khair kafa'ilin. Kafa'ilih ad-dalu ila su' kafa'ilih. Siapa-siapa yang tunjuk perkara yang baik, orang lain ikut, dia dapat pahala dia. Siapa-siapa yang tunjuk perkara yang buruk, orang lain ikut, dia akan dapat dosanya. Tuan-tuan. Lepas tu jangan buat jahat. Jangan buat jahat satu hal. Tapi kalau kita dah memang habit kita buat jahat, kita tak boleh nak tunggu, tak boleh nak tinggal lagi. Paling kurang tuan-tuan, jangan tunjuk depan orang. Apa-apalah yang jahat yang kita buat. Mungkin kalau yang tak boleh tinggalkan habit-habit yang buruk, kan, jangan sampai kita buat depan orang, orang lain ikut. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi yang telah mencaci Nabi Musa. Lalu Allah membersihkannya dari segala cacian yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mulia di sisi Allah, yang mempermainkan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala tetap membersihkan Nabi Musa daripada cacian orang-orang kafir ini. Yang ayat yang seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini pesan. Selepas Allah Ta'ala bentangkan tentang azab, Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takut pada Allah. Pesan kepada kita ni supaya takut sungguh-sungguh pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan sebutlah perkataan yang tepat, yakni benar dalam segala hal. Kita kena pilih perkataan tepat-tepat tuan-tuan. Sebab kalau kita pilih perkataan tak tepat, kita akan tanggung akibat dia. Perkataan yang tak tepat kalau kita sebut, dia akan bagi kesan bukan pada diri kita saja, bahkan pada orang lain. Dan perkataan yang tidak tepat tu sebenarnya takut kita tak dapat tanggung akibat dia. Sebut perkataan yang tepat dalam segala perkara. Pilih perkataan. Bila nak cakap, pilih perkataan. Kalau dia tak mengguris hati kita, dia akan mengguris hati orang lain. Kalau dia tak menggelapkan hati kita, dia akan mengguriskan hati orang lain. Jangan cakap perkara yang boleh menggelapkan hati. Jangan cakap perkara yang boleh menggelapkan hati. Kalau kita cakap benda yang boleh menggelapkan hati, dia bukan saja menggelapkan hati kita, dia akan mengguris hati orang lain. Pilih perkataan yang tepat. Kita boleh sepanjang masa kita boleh pilih perkataan. Sebab perkataan ni kita yang kawal. Jangan kata saya tak boleh, saya memang saya kena cakap. Tak ada alasan. Paling tidak ketip bibir. Nak cakap je, ketip bibir tu, kan? Jangan cakap, tahan. Kan? Sebab tu Nabi ajar, kalau ada orang kata buruk kat kita ataupun cari musuh dengan kita, kan, katalah kepada dia, sesungguhnya aku berpuasa. Ini shaim, aku berpuasa. Hari ni aku berpuasa, maksudnya apa? Aku menahan diri. Menahan diri daripada perkara-perkara yang tak baik. Bertakwa pada Allah dan katakan perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Tuan-tuan, ni menariknya. Kalau kita takwa pada Allah, kita serah diri pada Allah, kita takut betul-betul pada Allah, kita takut dan harap sungguh-sungguh pada Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan baiki amalan kita. Allah Ta'ala akan baiki kehidupan kita. Kita selalu percaya pada diri kita, kita boleh buat semua benda. Tak boleh. Bukan kita yang memperbaiki kehidupan kita. Yang memperbaiki kehidupan kita ialah Allah. Allah boleh buat. Allah Maha Kaya. Allah miliki dunia ni, bumi, seluruh isinya. Seluruh isi langit dan bumi, semua bintang-bintang, bulan dan matahari, semua Allah punya. Angin Allah Ta'ala punya, air Allah Ta'ala punya. Semua tentera-tentera di tentera-tentera Allah. Semua Allah Ta'ala perintah je. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Ta'ala nak, tak ada siapa boleh halang. Kalau Ta'ala halang, tak ada siapa boleh bagi nak. Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu takwa sungguh-sungguh pada Allah dan cakap perkataan yang tepat-tepat, perkataan yang baik-baik, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kamu, kehidupan kamu, kan? Wa yaghfir lakum dhunubakum. Ni paling mahal tuan-tuan. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Sebab banyak sangat dosa kita tak tertanggung tuan-tuan. Kadang-kadang ada perkataan yang kita cakap masa kita tengah marah. Kita tak kawal diri kita tu. Bila kita dah sedar, kita kenapa aku cakap? Kenapa aku cakap? Banyak kali macam tu, kan?
Saya lah. Kalau tengah marah cakap dia bukan. Kita akan menyesal. Pada malas kita, pada kurang kita, pada silap kita, pada lupa kita. Macam-macam silap kita ni. Dalam ibadah kita pun silap. Padahal ibadah ni kita buat untuk ingat Allah. Dalam kita nak ingat Allah pun kita lupa pada Allah. Cuba bayang. Macam ni kita nak sembahkan solat kita. Macam ni kita nak sembahkan puasa kita. Macam ni kita nak sembahkan Al-Quran kita. Ada satu ketika dekat pada masa Allah Ta'ala, seorang lelaki ni dia mati syahid di jalan Allah. Bila dia mati syahid, dia kata, Ya Allah, aku ni hidup dulu, aku berjuang kerana-Mu ya Allah, dan aku mati kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Kamu berjuang bukan sebab kamu nak tegakkan agamaku. Kau berjuang sebab kau nak orang tengok kamu berani. Kamu nak orang tengok kamu kuat. Kan, masuk neraka. Ada orang ni pandai baca Al-Quran, hebat ilmunya. Dia kata, aku ni belajar, aku ni baca Al-Quran kerana Engkau ya Allah. Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Kamu baca Al-Quran, kamu hafal Al-Quran supaya kamu nak tunjuk kat orang lain yang kamu ni pandai, suara kamu ni sedap, kamu ni orang yang baik. Masuk neraka tuan-tuan. Amal kita macam mana? Solat kita macam mana? Datang masjid kita macam mana? Semua amalan kebaikan kita yang kita buat ni macam mana? Ya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu takwa pada Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sebab banyak sangat dosa kita tuan-tuan. Dosa kita dengan orang, dosa kita dengan diri kita sendiri. Kan, sebenarnya kita ni, Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi kita. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Allah sayang kita lebih kita sayang diri kita sendiri. Banyak mana dosa kita pun Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala punya rahmat, Allah Ta'ala punya kasih sayang ni seluas langit dan bumi. Datanglah dosa setinggi gunung pun Allah Ta'ala akan berikan keampunan seluas langit. Masya Allah. Satu langkah kita pada Allah, 1000 langkah Allah Ta'ala datang pada kita. Kita berjalan pada Allah, Allah datang pada kita dengan berlari. Allah Ta'ala kasih kita. Walaupun ketika kita buat jahat tu, Allah Ta'ala tengok kita ni. Masa kita tengah seronok, masa kita tengah hebat, kita buat jahat depan Allah, masa tu Allah Ta'ala tengok kita. Ya Allah, dia ni kan. Masa kita buat jahat tu, Allah Ta'ala tengok kita. Betapa angkuhnya kita, betapa sombongnya kita. Kononnya kita hidup ni lama lagi, kita tak rasa pun nak ingat pasal mati. Tapi bila kita dah bertaubat, Allah Ta'ala terima kita. Semua dosa-dosa yang kita buat dengan terang, dengan nyata, dengan sembunyi, itu semua Allah Ta'ala ampunkan. Ada orang yang hidup dia, sepanjang hidup dia menyembah Tuhan yang lain. Dia bukan menduakan Allah, dia menjutakan Allah. Dia bukan menduakan Allah, dia menjutakan Allah. Kita ni mungkin kita mengesakan Allah, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita bukan syirik, kita menyekutukan pada perkara-perkara lain, kita percaya perkara yang lain. Tapi ada orang dia menjutakan Allah, bukan mendua, menjutakan Allah. Bukan main banyak Tuhan dia. Dia sembah Tuhan selain daripada Allah sepanjang hayat dia. Tapi tiba-tiba bila dia nak meninggal, dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Walaupun sepanjang hidup dia menjutakan Allah, menduakan Allah, tapi Allah Ta'ala terima dia. Walaupun sekejap dia dapat mengucap, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa dia yang lain. Macam tu kita tuan-tuan. Banyak mana pun dosa kita, kalau kita kembali pada Allah, Allah Ta'ala lupa semua dosa kita tu. Semua dosa yang kita pernah buat tu Allah Ta'ala lupakan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ini mahalnya keampunan daripada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang agung. Kejayaan yang agung dalam hidup kita ni tuan-tuan, bila kita betul-betul dapat taat kepada Allah dan Rasul. Bila kita betul-betul dapat takwa pada Allah. Ini kejayaan yang paling besar. Kan, tak ada kejayaan lebih besar pada tu. Sebab kalau kita menang kat dunia ni pun, berapa lama tahan kita punya menang tu. Kalau kita kaya dekat dunia ni, berapa lama tahan kayanya tu. Kalau kita senang dekat dunia ni, berapa lama tahan senangnya tu. Kalau kita sihat dekat dunia ni, berapa lama tahan sihat kita tu. Kalau kita sakit dekat dunia ni pun, berapa lama tahan sakitnya tu. Tapi kalau kita mati nanti tuan-tuan, hidupnya kekal dan abadi. Sebab tu orang yang betul-betul taat pada Allah, dia dapat kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Kan? Jadi saya kira sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Dia memberi peringatan kepada saya dan kepada kita semua untuk memperbaiki kehidupan kita, takwa pada Allah, cakap perkataan yang betul-betul, dan kita kena menyerahkan ataupun kita sandarkan kehidupan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah Taala itu Esa.
Allahu Samad. Allah Ta'ala sebaik-baik tempat bergantung. Tak ada tempat lain yang kita boleh berpaut, tak ada tempat lain yang kita boleh berharap, tak ada tempat lain yang kita boleh bergantung selain daripada Allah. Jadi sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.